Nama saya Akmal bin Abdul Raub dan saya akan terangkan tentang abstrak ataupun ringkasan projek. Okey, secara ringkasnya, projek ini dijalankan di IKEA Damansara. Skop kajian yang dipilih adalah mengenai tentang kerusi yang dijual di IKEA Damansara. Kajian ni telah mengambil kira bilangan responden daripada mahasiswa dan mahasiswi yang pernah menggunakan kemudahan tersebut. Segala spesifikasi mengenai kerusi sedia ada. Ini dari segi dimensi dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan bahagian-bahagian kerusi telah dipertunjukkan dan dibentangkan kepada pihak responden. Dapat dengan itu dia dapat membantu kita orang untuk memberikan reka bentuk kerusi yang baru, yang lebih ergonomik kepada pengguna seterusnya untuk mencapai objektif yang diinginkan. Okey, seterusnya kita akan masuk ke latar belakang projek. Okey, untuk penyertaan masalah untuk projek ini, kita orang memilih kerusi lead coolant yang dijual di IKEA Damansara. Kerusi ni kerusi ini terdapat banyak juga dia punya kekurangan dari segi keergonomikan. Contohnya yang pertama, kerusi ini tiada penyandar. Yang kedua, tak ada tempat letak tangan. Ketiga, keluasan tempat duduk yang kecil. Dan terakhir sekali adalah kedudukan kaki yang tidak rata bila pengguna duduk di situ dan menggunakan kerusi tersebut. Okey, baik. Seterusnya adalah objektif. Objektif kami membuat kajian ini adalah untuk memberikan kaedah penyelesaian yang paling optimum dan sesuai untuk mereka membentuk sebuah kerusi baharu yang lebih ergonomik dan selesa untuk para pengguna. Okey, untuk kajian literasi pula, bahagian ini banyak menerangkan apa yang perlu ada untuk mencipta sebuah kerusi yang ergonomik. Okey, yang pertama adalah penyandar kerusi. Kerusi yang ergonomik memerlukan satu penyandar untuk menyokong kita punya tulang belakang, atau lebih tepatnya kawasan lumbar. Kawasan lumbar ini adalah kawasan tulang belakang yang bermengkuk ke arah perut. Sekiranya otot yang berdekatan dengannya menjadi lemah, tulang belakang boleh melengkung ke arah yang bertentangan. Seterusnya adalah kedudukan kaki semasa duduk. Kedudukan kaki kita perlulah rata di atas lantai. Bahagian lutut pula perlu bengkok pada sudut yang lebih daripada 90 darjah. Hal ini demikian kerana untuk memastikan sokongan yang selesa di bawah peha agar tiada aliran darah atau tiada sekatan aliran darah yang berlaku di kaki. Seterusnya adalah ukuran reka bentuk kerusi. Ukuran reka bentuk kerusi ni juga salah satu aspek yang perlu diambil berat untuk menjamin keselesaan pengguna. Ukuran yang ideal adalah berketinggian 44 cm, berkedalaman 42 cm, lebar kerusi adalah 42.15 cm dan sudut sandaran adalah dalam lingkungan 95 darjah hingga 105 darjah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Okal Masyukri. Nombor matrik saya ialah AA212216. Hari ini saya akan teruskan berbarengan dengan keputusan akhir dan analisis. Berdasarkan analisis yang kami edarkan secara menggunakan platform Google Form kepada mahasiswa dan mahasiswi, kami telah mengumpulkan 20 responden. Untuk soalan pertama, kami mendapati kami telah menanyakan kepada responden sama ada kerusi lead coolant ini mempunyai fungsi yang baik jika digunakan dalam masa tempoh yang lama untuk melakukan kerja seharian anda, dan 100% responden mengatakan tidak. Kemudian kami ada menanyakan soalan tentang tahap kestabilan kerusi ini. Terdapat ramai jawapan daripada responden, sepertinya 15%, iaitu 3 responden memberi skala 5, 2 responden memberi skala 4,
7 responden memberi skala 3, 6 responden memberi skala 2 dan 2 responden memberi skala 1. Ini menunjukkan tahap kestabilan kursi itu bergantung kepada setiap pengguna. Ini menyebabkan setiap pengguna mempunyai perbezaan diri sendiri, dari segi tinggi badan dan berat badan. Kemungkinan untuk tinggi badan ini tidak sesuai untuk kursi ini menyebabkan mereka tidak stabil. Dan boleh jadi berat badan memfaktorkan menyebabkan tahap kestabilan kursi ini berbeza dengan pengguna yang lain. Kemudian kita ada keselesaan ketika duduk dalam jangka yang masa yang panjang. Untuk 20 responden mengatakan, 3 responden mengatakan memberi skala 3, 9 responden memberi skala 2 dan 8 responden memberi skala 1. Dan tiada responden memberi skala 4 dan 5. Itu menunjukkan kursi ini memang tidak selesa untuk duduk pada jangka yang masa yang panjang. Kemudian kami telah menanyakan apakah faktor yang menyebabkan ia tidak selesa dan apakah faktor menyebabkan ia tidak sesuai dengan design ini, ia tidak kurang ergonomiknya kepada pengguna. 70% telah menjawab ia tiada penyanda yang boleh menyebabkan sakit belakang. Kemudian 20% mengatakan permukaan kursi yang sangat kecil menyebabkan lenguh di bahagian pinggang. 5% mengatakan memilih boleh terjatuh semasa duduk di kursi tersebut, dan 5% lagi mengatakan tiada penyanda kursi menyebabkan berasa sakit belakang badan dan juga tiada tempat letak tangan. Ini akan menyebabkan akibat tangan akan jadi lenguh. Assalamualaikum dan hai, nama saya Walina Amira. Saya akan membentangkan tentang cadangan penambahbaikan. Setelah analisis kajian tentang projek kajian kami telah mendapat keputusan dan telah berbincang serta mencari penyelesaian untuk menambah baik reka bentuk kursi belajar supaya dapat memenuhi ciri-ciri yang lebih ergonomik. Antara cadangan yang telah kami temui ialah yang pertama, menambah lebar permukaan kursi. Mengikut spesifikasi sedia ada, tempat duduk kursi yang digunakan adalah lebih kurang lebar. Justru itu pengkaji mencadangkan kami untuk menambahkan diameter sedikit. Hal ini seiring dengan aduan pengguna yang menyatakan bahawa saiz kursi adalah terlalu kecil sehingga menyukarkan bagi pengguna yang berbadan besar. Tapak kursi perlu besar supaya keseimbangan kursi terjamin dan ketinggian kursi perlulah sesuai dengan kelebaran kaki dan tempat duduk kursi supaya mengelakkan pengguna duduk terjatuh ke belakang. Nombor 2, kami mengubah reka bentuk kaki kursi, iaitu tempat letak kaki. Setelah meneliti reka bentuk kursi ini mempunyai tempat letak kaki yang bulat dan lubang yang besar. Oleh itu, pengkaji mencadangkan untuk mengubah reka bentuk kaki kursi menjadi lebih bebas daripada ruang yang boleh menyangkutkan kaki dan tidak ada ruang bulat yang boleh menyebabkan kaki tersangkut. Hal ini untuk mengelakkan pengguna tersadung semasa bangun dari kursi kerana kaki yang tersekat. Kami mencadangkan penukaran reka bentuk tempat kaki ini dengan reka bentuk yang lebih memudahkan dan selesa untuk meletakkan kaki. Seperti Darjah 2 yang berikut adalah reka bentuk awal dan kami telah mengubahnya kepada Darjah 3 iaitu tempat letak kaki baru kami. Nombor 3, kami menambah tempat untuk bersandar. Contohnya, kursi yang kami kaji ini tidak terdapat tempat menyandar yang membolehkan pengguna sakit belakang semasa menyiapkan kerja. Reka bentuk kursi ini tiada tempat menyandar. Ini akan menghasilkan rasa sakit belakang responden. Oleh hal yang demikian, pihak pengkaji mencadangkan untuk menambahkan tempat menyandar yang lebih tinggi untuk mengurangkan rasa sakit belakang kepada responden semasa membuat kerja dalam waktu yang lama. Penghadang yang pengkaji sarankan adalah mempunyai lebar sepanjang 42 cm sama dengan lebar kursi, dan dengan ini tersebut digunakan dalam jangka masa yang panjang menghasilkan rasa sakit di belakang pengguna. Darjah 4 dan 5 di atas menunjukkan kursi ini kurang selesa dan membolehkan pengguna merasakan sakit belakang jika membuat kerja dalam lama. Dan darjah 6 di atas menunjukkan contoh penyandar yang kami ingin mencadangkan bagi menambahkan keselesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan pembentangan dengan desain baru untuk kursi lead coolant ini.
Untuk pertama kali kita akan tengok design yang lama untuk lift ini. Ia mempunyai design yang stabil, tetapi kekurangan ergonomik kepada pengguna apabila mereka menduduk. Jadi kami telah ubah suai beberapa ciri-ciri yang kurang sesuai pada design lama. Seperti yang pertama ialah tempat letak kaki. Kalau kita lihat design lama, tempat letak kakinya ialah bulat dan ia sangat bagus untuk meletak untuk kesesuaian letak kaki itu. Tapi yang kekurangannya ialah kebarangkalian boleh terjadi kaki pengguna tersekat dan tersandung apabila mereka mau beredar, mau bangun daripada duduk. Ini akan menyebabkan pengguna jatuh dan akan mengancam nyawa mereka. Jadi kami telah menukar design supaya mengurangkan peluang untuk mereka tersandung ataupun kaki mereka tersekat di bahagian tempat kaki itu dengan bentuk T. Dan design ini saya rasa akan sentiasa mengikut di mana pengguna duduk. Kalau pengguna pusing kerusi ke arah kanan, dia akan ikut ke arah kanan. Untuk design lama, dia 360 darjah dan dia tak bergerak. So jadi pengguna kemungkinan boleh tersandung pada design, kaki mereka boleh tersandung pada design lama. Bentuk kedua, kami telah ubah tempat duduk untuk pengguna duduk, kerana tempat duduk lama tiada tempat penyandar. Dan tempat penyandar ni penting untuk postur badan manusia, untuk mengekalkan kesihatan tulang belakang manusia. Kemudian kami ada tempat menyandar, tempat letak tangan. Ini untuk memberi keselesaan apabila pengguna ingin buat kerja atas meja dan tiada tempat penyandar pada bahagian siku. Jadi mereka boleh sandarkan siku pada tempat ini. Kemudian kalau anda perasan ada lubang di belakang, itu adalah untuk pengenderaan belakang, kerana cushion kerana design yang baru ini ia buat daripada cushion. Jadi airflow akan kurang kalau kita buat kawasan tertutup. So kami buat design belakang itu ada sedikit ruang. Jadi udara boleh masuk dan airflow, udara boleh masuk dan badan tidaklah berpeluh semasa duduk itu dalam jangka masa yang lama. Jika anda duduk di bahagian yang panas lah, yang gunakan kipas saja, tiada aircon, tiada berhawa dingin. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kesimpulan hasil daripada hasil kajian kami. Kesimpulannya, penggunaan kursi ini sangat memberikan kesan kepada para pelajar, para pengguna dan lebih-lebih lagi mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh pelbagai jenis tempat kursi ini akan diletakkan di merata tempat. Sebagai contoh, kawasan kedai kerja, kedai-kedai seperti McDonald dan juga bilik lab untuk mahasiswa dan pelajar. Kursi ini akan menyebabkan pengguna tersebut mengalami sakit belakang, lenguh serta beberapa kecederaan sekiranya jatuh. Namun begitu, kursi-kursi ini akan diletakkan di dalam bilik pembelajaran yang akan menyebabkan pengguna duduk dalam jangka masa yang sangat lama, seperti membuat kerja, makan atau menulis nota. Namun kesedaran terhadap penggunaan kursi tersebut perlu dititik beratkan, seperti contoh kestabilan kursi, saiz kursi perlulah lebih besar dan juga ada tempat letak belakang. Ia akan melegakan penggunaan lepas duduk dalam poster yang tegak dengan yang lama. Seperti yang kita dapat melihat dalam Google Form mengenai penggunaan kursi ini dalam kalangan mahasiswa dan menggemarkan penggunaan kursi ini kerana saiz tempat duduk yang lebih kecil menyebabkan ketidakselesaan kepada pengguna untuk menulis duduk dengan lama ketika kuliah. Dengan ini kami mengambil beberapa langkah untuk menambah baik kursi ini yang disediakan oleh syarikat IKEA. Antaranya ialah menambah lebar permukaan kursi, mengubah bentuk kaki kursi dan menambah tempat bersandar menjadi pengguna yang mempunyai tulang belakang, menjadikan punca wujudnya faktor ekonomi. Manusia yang bersifat perlukan penyokong belakang yang fleksibel untuk menyokong dan relakskan bahagian belakang. Contohnya poster badan perlulah ada penyandar menyokong untuk dilihatkan dalam
kedudukan tu. Kursi ini ditetapkan oleh pengguna untuk kesan pengguna menulis di meja mengikut kerusian ketinggian mereka pada meja tersebut. Dengan ini, semua masalah yang dihadapi oleh pengguna, sama ada bahagian belakang atau kesesalaan kaki, akan mendapatkan kelebihan dan kebaikan ketika menggunakan kursi tersebut dan penambaian pada kursi itu sendiri. Terima kasih.